yang minat untuk bagi entrepreneur, dia founder dia cerita kisah movie tu berkenaan dengan macam mana McDonald tu terhasil McDonald tu terbentuk dia sebut story lah saya tengok tetapi macam mana sistem dia pula dulu, macam mana orang zaman tu dia nak buat apa tu, dulu dia tak ada drive thru dulu semua kebiasaannya zaman 19 something semua makan kedai macam tu lah jarang orang drive thru, so dia develop satu tempat ni lah yang dalam cerita founder tu, cerita tu orang ni dia asyik, dia tengok satu kedai tu macam mana dia proses laju. Okey, daripada roti, bakar roti masuk ke daging, tuang sos, lepas tu balutan dia macam tu. Macam mana proses dia tu ikut haluan sampai ke pintu drive-thru tu dan masuk air tak tu hantar. Macam tu So pantas kerja dia pantas dan kualiti. Maksudnya macam mana dia nak maintain semua dia. So ada cara dia lah So dia kena design betul-betul. So role operation management ni operation management is responsible to ensure business operation is efficient, the use of resources and effective in the fulfillment of customer need. So maksudnya operation business tu dia kena berkesan lah. Maksudnya awak sambil buat ni contoh macam contoh awak nak buat pemasangan kereta contoh awak kena pastikan make sure untuk pemasangan kereta tu make sure lah pasang daripada bahagian maybe bahagian dalam dulu and then baru masukkan luar punya, faham tak, cover and so on apa semua. Tak boleh lah awak pasang tayar dulu, pasang pintu dulu, enjin tak pasang lagi. Salah lah sebab tu kena make sure cara pemasangan dia tu adalah pemasangan yang paling cepat, yang paling maksudnya cara ni adalah paling pantas sekali. Macam tu maksudnya. And then cara tu paling betul sekali lah. And then macam mana susunan dia. Lepas tu takkanlah kamu check kualiti dulu baru pas pemasangan, betul tak? Sebab tu dia ada cara-cara dah. Maksudnya pemasangan dulu, assembly pun ada bahagian-bahagian dia lah dulu, and then baru pemasangan seterusnya next lah. And then itulah rule dia. Dan so kamu kena memenuhi apa yang customer kamu tak boleh lah ada lah sebab apa fulfillment of customer ni macam-macam lah. Maybe customer di setengah perjalanan tu dia kata okay saya nak sos lebih contohnya, kalau kita dalam makanan tu dia cakap saya nak sos lebih. So bila ada sos lebih ni tu macam dia contoh kamu dalam proses makanan kan, kamu cakap okay saya nak sos lebih, so dia akan include kat mana nak letak sos lebih tu, maybe dalam makanan ataupun bagi macam tu saja Example of business yang guna OM as a business macam saya cakap KFC, Ecosmall Ecosmall ni dia lebih kepada susunan macam mana kamu tengok dekat bahagian atas dia letak apa, tingkat 2 dia letak apa, tingkat 3 dia letak apa, basement dia letak apa faham tak? Maksudnya susunan tu berbeza-beza. Ada setengah mall kalau tak silap saya dekat Sogo dia ada, kalau kamu shopping kat situ dia ada untuk bahagian pakaian kanak-kanak, dia ada satu level tu, tingkat tu memang bahagian kanak-kanak, naik atas sikit orang tua punya lelaki punya, atas sikit kamu naik perempuan punya and then bawah sekali tu saya tak ingat apa tetapi pandai dia susun tu dia letak yang perempuan punya kat atas sekali. Sebab apa? Sebab apa? Dia tahu perempuan ni dia akan sanggup cari barang dia sampai ke atas tapi on the way nak pergi sana, perempuan ni, wanita ni sebab kajian dia wanita ni lebih tertarik untuk tengok barang lain ni. Maksudnya dia nak pergi beli barang dia, tetapi kalau dia naik atas tu sambil-sambil tengok, oh cantik juga kalau aku beli untuk boyfriend aku untuk suami aku so on apa semua So when they saw another product at the same time during their want to go to buy their thing, so advantage kat situ that's why saya cakap maksudnya macam mana susunan dia orang tu, dia orang akan tengok macam mana sesuai tak sesuai. That's why tengoklah macam mana kebanyakan and then manufacturing business macam Proton, Rolex, Apple semualah. So dia orang ni lebih kepada pemasangan dalam dia punya kilang lah. And then macam mana susunan OM dia daripada kilang macam ni dia punya OM lepas tu masuk pada dalam kedai macam mana susunan kedai tu nak layan customer and so on, dia letak display kat mana and so on apa semua macam tu.
Dia operation management. Operation management penting sebab apa dia nak avoid delay pertama in raw material lah. And then avoid damage of raw material in a high volume, avoid shortage of surplus or output, avoid high wastage, produce quality product, provide customer satisfaction. So about delay raw material ni dia banyak lah banyak maksudnya kalau kamu contoh lah sebagai contoh kita ambil dekat KFC dia ni masak ayam masak ayam. So kalau dia tak ambil cakna pasal don't care about your operation management, diorang ni tak kira inventory, tak kira bahagian inventory, tak kira barang-barang apa nak kena masuk stok apa, ayam dah ada ke belum, tak cukup ke apa, itu semua bahagian operation management. So bila diorang ambil kira inventory apa semua, yang dia barang proses hari ni target diorang berapa, diorang dah ni, so diorang tahu berapa raw material yang nak kena masuk pada hari ni that's why dia ada cara dia. Tetapi kalau dia selain daripada untuk avoid delay, daripada kekurangan raw material, dia nak elak daripada high volume juga. Maksudnya contoh kamu ayam kau punya KFC lah KFC. And then dia tak tahu kira. Dia tahu setiap hari dia order banyak ni dia tak ambil kisah. Sebab apa? Dia tahu sales setiap hari. Buatnya sales hari tu berkurang Sales hari tu orang datang kurang. Contoh let's say affected sebab apa orang pergi beli ayam McD berbanding ayam KFC hari tu banyak. And then tak perlulah dia order ayam yang lagi banyak sebab apa kalau tidak nanti yang pertama dia efek dekat penyimpanan, and then yang second bila simpan lama-lama ayam ni dah tak bagus dia punya freshness tu dah tak ada. Tapi adalah batu shortage of supply sama lah, berkurangan dan berlebihan dia punya hasil high wastage ni pembuangan lah, produce quality product affected dia memang akan effect. Bila once kamu operation management kamu berterabur, memang dia akan effect kamu punya quality product lah. Sebab apa? Masa customer kurang, kamu boleh control lagi Once kamu tak ada OM yang tersusun rapi, once kamu punya viral ke apa semua, orang macam nak pergi that's why kita kalau dulu masa saya pergi ayam McD ni dah lama dah lama ada. Tapi dia baru famous dalam beberapa tahun 3, 4, 5 tahun ni lah sebelum tu orang tak tahu. Sebab ayam McD ni dah lauk utama daripada zaman dulu lagi daripada saya rasa zaman tahun 2000 something tu dah ada dah sebenarnya. Tapi once dia buat marketing baru famous. Dan bila dia terima demand yang terlalu tinggi, sekarang ayam masa mula tak ayam McD selalu habis pergi je habis. Baru masa tu dia buka 24 jam lah ingat saya tahun 2017 saya pergi pukul 7 petang saya pergi 7 petang. Dia kan dah 24 jam McD habis. Dia kata habis. Ayam McD habis. Ayam McD habis. Ayam McD habis. Maksudnya dia orang masih masa tu dia orang punya OM tak ready untuk menerima sebanyak itu punya demand ni example of operation management avoid delay raw material, 3 tire cannot produce a car. Maksudnya apa kat sini? Kalau awak nak hasilkan satu kereta, once kita biasanya ada 4 tayar lah kita pasang So bila kamu nak pasang 3 tayar je, tak lengkap lah kereta tu. So apa raw material yang terlepas pandang tayar lah tayar. So apa? Shortage of tayar. Kamu dah kekurangan tayar, so nak pasang kereta tak lengkap jadi tak perfect. Okay, so avoid damage of raw material in high volume. Tayar has expired date. Maksudnya kamu kena tahu tayar ni dia ada tarikh-tarikh dia dah So bila kamu terlalu berlebihan, tayar tu akan disimpan tayar disimpan. And then once tayar tu nak masuk dekat kereta tu, dia ada syarat dia kalau kereta baru ni tayar tu kena tak berada pada tahun tu lah, dia ada 52 minggu Kamu tengok apa yang dia akan tulis tahun sebelum tu, dia akan slash dengan minggu ke berapa setahun kita ada 52 minggu. Itu adalah tayar yang latest pada tahun tu. Dia once dah lebih pada setahun, dia ada nilai, dia bukan tak elok. Kamu boleh minta kurang beberapa persen, saya tak ingat And then bila ada banyak delay lagi tahun tu, kamu boleh minta lagi kurang sebab tu kalau kau tengok tayar tu murah tapi bunga cantik, tapi tayar tu murah, kamu cek balik tahun tayar tu. Sebab apa? Tayar ni dia ada expiry date kamu jangan main beli je. And then macam tu lah. So kalau tayar simpan lama sangat, expiry date dia tinggi. And then bila kamu nak masuk dalam kereta yang baru, let's say kamu punya kereta kurang dapat sambutan tahun tu, so dia effect lah. So kamu mungkin ada kereta yang akan dapat tayar yang dah lama. So bila lama dia tak bagus ataupun dia tak akan pasang
Dia akan buang macam tu. About shortage of surplus of output ni car out of stock maksudnya tak cukup barang. And then surplus too many car available but unsold ni sebagai contoh banyak contoh kereta berlebihan sepatutnya target banyak ni tapi target dapat banyak ni kita target berdasarkan tahun lepas punya projectile kita target tahun ni dapat kereta sales banyak macam ni, tetapi bila buat marketing tak jadi adalah affected by macam-macam faktor menyebabkan berlakunya surplus ni, maksudnya berlebihan stok so kat situ di-effect dekat kita punya bahagian simpanan. About high wastage unsold car, wastage and incur big cost ni macam kita cakap lah and then produce quality product resulted from good operation management So kalau result good operation management, so quality dia akan bagus walaupun demand tu banyak, tetapi bila dia maintainkan dia punya operation management yang bagus, so quality tu dapat dijaga untuk saya boleh ceritakan secara dekat pasal quality product. You guys tahu Char Kway Teow so dia ada satu kedai kat dekat Kuantan ni, nama dia Char Kway Teow Selambok ke saya tak ingat. So this Char Kway Teow sangat sedap tasty saya boleh cakap jujur di antara yang sedap saya pernah rasa Harga pun berbatutan dia biasa standard RM5, special RM7, udang kerang semualah So Char Kway Teow sedap. And then tetapi saya pernah try masa tu dia tak famous lagi Saya beli and then saya rasa sedap memang sedap. Saya puas hati saya rasa benda sedap. And then dia dah viral sekarang sebab dia sedap. Dia dah viral so dia buat lagi FB ad and FB ad dengan IG ad if I'm not wrong So once they go for advertisement based on their product is very good, I tried. So they got many higher demand So ramai orang datang kedai dia orang ni untuk makan kat situ Dia dekat Aki Food Court And then sedap lah. Lepas tu ramai pergi. Lepas tu saya pergilah bila dia orang dah famous ni saya pergi masa nak try saya nak rasa masa menunggu bertambah. Macam dulu saya tunggu dalam 10 minit je tapi dia lebih kurang ditambah ke 15 ke 20 minit macam tu lah saya kena tunggu. It's okay lah. Bagi saya tak ada masalah sangat untuk penunggu tu. Tetapi rasa dia berbeza sebab apa dia terkejar-kejar nak buat cepat sebab apa order dia orang tak berhenti-henti then saya that's why perlukan orang cakap operation management ni penting maksudnya kalau betul dia punya bagus, dia dah susun elok-elok, mungkin dia tambah pekerja ataupun tambah tempat lauk masak supaya dia boleh kontrol dengan kelajuan demand tu boleh follow dengan apa yang kualiti yang dia buat sebelum ni that's why saya cakap efek dia bila demand banyak nak laju kualiti akan jatuh. That's why yang susah that's why kalau kamu perasan kedai yang mahal-mahal steak house and so on apa semua dia orang nak maintainkan dia orang punya rasa makanan tu sedap. Dia orang naikkan harga berbanding menerima banyak berbanding kurangkan harga, dia orang naikkan harga supaya yang datang tu tak ramai tapi worth it untuk kedai dia orang macam tu. Sebab apa dia orang nak maintainkan apa yang dia orang nak sajikan adalah kualiti produk tu sendiri, bukannya kelajuan masa untuk buat produk tu sebab dia orang melibatkan food ni dia lebih kepada taster lah rasa. And then provide customer satisfaction macam saya cakap tadi lah ni contoh dia bila customer receive card on time and so on apa semua tapi bagi saya yang makanan tadi adalah rasa sedap dia. Tu satisfaction saya lah. Kalau kita pergi sana laju pun tetapi tak sedap, dia dah berubah rasa, kita akan for sure kita akan complain sikit dia rasa macam orang kata kacau mood lah sikit lah and then flowchart process function of flowchart ni explain the production process and then show the sequence of activities in production. Penting lah flowchart ni penting lah, dia akan susunan awak semua lah daripada awal apa semua inventory, stock so on apa semua sampailah awak beli barang, hasilkan barang, buat proses and so on, jual barang so on apa semua. So untuk production process ni kita ambil contoh makanan dia start pada purchasing barang-barang untuk beli raw material and then kita storing dia, simpan pada tempat yang betul and then storing pun kena tengoklah tempat yang sesuai and then kita issue ni maksudnya kita bagi tahu apa yang nak so kita buat keluar daripada storing tu barang-barang yang diperlukan
And then barulah cooking and preparing makanan yang nak pakai tu. And then preparing for services lah. Preparing for serving. Kita serving and then kita consume, orang telah makan semua. And then dah bersih-bersih, lepas tu dah makan, kita pun bersih-bersihkan lah. And then bersih-bersihkan, and then kita tahu dah barang apa yang kurang. Sebab apa tadi makanan yang keluar tadi kita dah dapat detect dah daripada cooking and preparing kita dah tahu dah barang apa yang dah guna. And then kita purchasing balik lah selepas pada cleaning. Sebab apa customer dah bayar, baru kita ada the power of buy lah. Flowchart and preparing food receive raw material, storage, cooking preparation, cooking serving and so on apa semua lah. Ni dekat Facebook restaurant ni penting macam mana kau nak buat. Kamu order burger dekat McD, and then kamu nak fries ke tak, dia ada dua dia ada dua, yes or no, and then air ke tak, ada tak yes or no, apa tu, and then so on, barulah di end order apa semua. Kenapa perlu ada macam ni? Sekarang ni senang lah. Sekarang ni dia dah senang. Kita nak set ke kita nak ala carte dia ada dua. Kalau nak set dia ada sekali dah dengan air so dia tak payah lah nak tanya nak air, nak fries ke, nak air ke, tak payah. Cuma dia tanya nak set ke nak ala carte. Dia kata nak ala carte tak ada salah lah. Lepas tu once kita boleh straight terus bawah beli. Tapi kalau dia kata nak I want the set tapi lepas tu dia akan tanya pula, you want the big size or small size macam tu so kita ada update dekat situ pula. Dia nak size besar ke size And then capacity planning, ensure product can be produced as required, ensure business ability to fulfill customer order in specific time, calculate machinery and workforce needed in production. Ni pentingnya capacity planning Maksudnya kamu boleh ensure produk tu produce seperti yang dia nak. And then ability business tu untuk order dalam masa yang ditetapkan. And then kita boleh kira lah mesin kita ni mampu tak menghasilkan sebanyak sekian-sekian. Kalau ataupun kita punya pekerja ni mampu tak untuk buat apa yang production nak. Seperti apa yang demand nak. So kita boleh kira berdasarkan capacity planning. Kalau tak ada planning, kita akan tambah satu orang nak tambah contoh dia nak tambah pekerja contoh dia dapat demand untuk ayam McD ni tinggi so dia memerlukan ramai lah orang dalam bekerja dalam McD tu. And then dia akan kira penting tak untuk tambah pekerja ataupun perlu atau tidak. Sebab tu pentingnya capacity planning supaya kalau tambah pekerja ni bayaran dia setimpal tak. Maksudnya dia boleh tampung tak untuk akan datang ataupun tak perlu ambil full time pekerja, ambil part time punya pekerja sahaja. Sebab apa, maybe bila benda viral ni dia tak lama kejap je. That's why kena check semua benda tu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ni lah. Berdasarkan kamu punya tu lah capacity punya planning. Ni soalan dia lah how many car Proton produce per day, week, month macam tu lah. And then what is the capacity of Proton factory, what is the maximum number of car that Proton factory is able to produce, how many assembly and so on apa semua itulah ada orang sorry saya tak perasan tadi contoh saya nak kejar sikit tajuk. And then how many assembly worker needed to for factory and so on apa semua 60 ramai tak datang dekat 20 lebih 23 orang tak datang. Inventory ni benda simpanan lah. Kamu nak tahu tinggi ke tak apa semua. Inventory data production delay and loss of sale to high inventory affected business cash flow and so on apa semua lah. And then inventory classification ni dia ada macam lah. Raw material, supporting material, material process, finished product. Dia ada lebih kurang 4 benda ni termasuk dalam pengiraan inventory kamu. Ni example dia lah vegetable raw material, supporting material ni benda yang orang kata tak perlu bukan tak perlu, dia untuk membentuk satu benda tu dia adalah komponen tambahan and then tetapi dia bukanlah tak penting, dia komponen tambahan tetapi dia tidaklah menjadi benda yang wajib kena ada sebagai contoh material in process we prepare for cooking ingredients, spices, blended onion, ginger, chili, paste and so on macam lah. Ni material in process lah. Maksudnya benda tu kita dah proses tapi dia tak pakai lagi. Maksudnya dia kena proses dulu and then baru boleh digunakan. Ni sebagai contoh benda dalam masakan senang tahu And then finish product ni masuk ni untuk production car factory ni car paint, engine oil, gearbox, spark plug semua. Ni supporting material
And then material in process lah, car metal frame, car body semua Maksudnya car metal frame dah buat tapi dia tak masuk lagi. Okay, JIT. JIT ni adalah dia kalau kamu dah masuk dalam factory apa, kamu kena biasakan dengan JIT. JIT ni dia banyak nama lah Dia just in time macam mana dia set up selalu, dia ada JIT TI maksudnya just in time inventory. Maksudnya nanti saya terang ada idea inventory management for business, production based on quantity of customer demand and previous sales record. Yang ni benda dia berdasarkan apa yang lepas dan dia proceed akan datang lah. Business is forecast and biasanya required to purchase JIT inventory since its effect cash flow, availability and marketing plan and season. Ni penerangan dia lah. Sebagai contoh a restaurant need a raw material of 100 chicken, 100 raw chicken, 40 kg raw fish, 5 kg vegetable. This a lot of raw material for cooking food lah. Keperluan restoran Instead of dia buying in advance, maksudnya 2 hari 3 hari sebelum, tetapi dia buat make deal dengan supplier untuk hantar setiap hari, tetapi sebelum pukul 8. Macam tu. So dia ada cara lah, dia akan sign on document dan so on apa semua lah. Keuntungan dia adalah dia akan dapat benda tu dalam keadaan fresh. Semua fresh Kelebihan dia, kamu akan dapat semua barang tu fresh Sebab apa fresh? Dia hantar setiap hari So maksudnya okey lah. Tapi ada kekurangan dia. Let's say apa-apa berlaku kepada penghantaran untuk hari tu, dia akan efek lah untuk the whole day sebab tu bahayanya JIT ni. Tetapi bagusnya JIT ni, kamu untuk simpanan kamu punya space, contoh hari ni banyak lebih daripada semalamnya, kamu boleh simpan kat kamu punya simpanan kamu sebab apa barang setiap hari sampai. So contoh habis hari ni, kamu punya store kosong lah tapi once all the good buying is happen maksudnya barang-barang kamu dibeli ataupun bin buy by half separuh orang beli, still ada tempat lagi kat dalam punya kamu punya storage untuk terima barang untuk yang hari ini punya. Ni operation management purchasing of inventory with credit depend on seller lah. Ni saya boleh cakap ni hutang lah, hutang. Maksudnya macam mana? Dia maksudnya kamu pakai dulu baru bayar. Macam tu. Faham tak? Tapi yang ni tak dicadang lah. Pergi mana-mana pun saya tak cadang lah. Cuma secara ni ada penerangan panjang lah. Tapi secara penerangan pendeknya dia adalah hutang lah. Hutang maksudnya bukan dia secara kamu pakai dulu baru kamu ni lah. Ramai baru masuk ni. Aduh, 63 orang. 20 orang tak datang. Aduh. Okay, so rehat kejap 5 minit. Rehat kejap 5 minit Lepas tu kita akan sambung untuk chapter seterusnya. And then cakap kat kawan kamu yang mana belum request, tolong request sebab saya malah berkeras sangat pasal attendance ni. Tapi saya tak kisah apa sangat attendance ni, asalkan kamu buat kerja saya bagi je masuk. Tapi once terlalu sikit sangat yang datang kelas, saya terpaksa lah saya akan potong ramai tak tahu lah. Rehat 5 minit.
saya ada kerja sikit tadi. Delete. Aduh. Saya tak record lah kalau saya buat live. Saya tak sure. Saya ada suruh kawan kamu kan, dia rekodkan start minggu kan, tapi saya tak ingat siapa. Saya pun dah lupa dah. Saya minta tolong dia lah. Dia ada rekod kan 3 minggu pertama tu dia bagi kat saya link YouTube dia ya. So bagus Cuma yang net ni saya tak tahu. Saya tak tahu dia buat ke tak. Tapi kalau dia nak rekod, tolong rekod Nanti share kat saya link. Tak apa, saya senang sikit lah. Saya pun nak tengok juga lah cara saya present Cara saya mengajar So nampak ni kita akan masuk financial plan lah. Financial plan ni dia lebih kepada pengaturan kewangan kamu lah So the main financial plan entrepreneur Maslow is first is cash flow lah. Cash flow ni cash in, cash out So cash flow. Maksudnya kamu kena tahu lah apa yang masuk, apa yang keluar Profit and loss statement, income statement lah. Ni income statement penting juga. And then balance sheet. Balance sheet statement of financial position and so on apa semua ni penting. Ni penting. Kamu kena tahu 3 benda ni lah untuk financial plan And then the important of financial record is first to track company performance. So awak tahu company ni elok ke tak elok. Sebab apa? Dia penting lah. Sebab apa? Dengan menggunakan apa yang dia bagi tadi tu kita boleh kalau dia biasanya rekod ni dia ada banyak lah. Dia ada biasanya monthly, quarter, dia ada yearly, quarter ni maksudnya setiap bulan ada yang buat quarter maksudnya setiap 4 bulan sekali and then yearly lah setahun sekali and then adalah yang lain-lain tu adalah maksudnya setiap tahun yearly lah and then untuk track company performance lah so they want to know how the company perform based on their cash flow, income statement and so on, so balance sheet so based on that diorang akan tahu maksudnya company ni buat untung ke tak tetapi ada je company yang pada tahun pertama dia orang check dia memang rugi tapi tak banyak. Sebab apa? Dia nak cover losses yang dia dah keluar sebelum ni lah untuk awal-awal, untuk pembelian yang just one time, bukannya monthly bukan monthly, just one time. Contoh barang-barang pejabat apa semua sebagai meja ubah suai pejabat dan renovation dan so on apa semua tu itu termasuk artinya one time bila one time ni dia jarang tapi worth it untuk beberapa tahun so dia macam tu so dia akan ditolakkan pada tahun pertama macam tu so make better decision untuk tahu keputusan yang baik maksudnya nak beli barang ke tak, nak tambah bajet ke tak, tambah pekerja ke tak, so on apa semua based on financial record lah. So give accurate information when applying for funding, keep within your budget, comply with tax regulation, federal, state and local tax. Ni macam biasa kalau kamu buat untung banyak, dia adalah tax apa semua and then track and dispense payroll lah, ni pembayaran lah, gaji apa semua invest in business accounting software, look for pre-retire, you buy e.g. QuickBooks, Superstar. Ni kebiasaan jarang ni biasanya untuk company IT ataupun company yang kalau kebiasaannya kalau dia bukannya company IT je. Kalau kamu company biasa pun, tetapi kalau kamu memerlukan satu software untuk accountingnya software, supaya dia ada, saya tak ingat ada saya ada kawan saya dia kerja accountant. Dia ada alat-alat dia ada software-software dia yang terbaik untuk run untuk kamu ni kira cash flow ni. Record data and run report regularly ni yang saya cakap tadi lah. And then keep personal and business finance separate. Ni maksudnya kat bawah sekali ni dia penting sikit. Contohnya dia kalau dia sendirian berhad dia jarang berlaku jarang berlaku. Tetapi kalau enterprise dia ada dua Sebab apa? Enterprise ni kalau kat Malaysia ni apa yang kamu apa company enterprise dapat tahun bulan tu itu adalah income pemilik juga kalau kamu nak tahu. Sebab tu kalau enterprise ni dia nak majukan diri dia
Contohlah income bulanan dia 10,000 dah tolak semua dapat 10,000 lah balance bila dia tak buat sistem gaji kepada diri dia, dia ambil untung bulat-bulat 10k tu, maka satu benda yang kita tahu company tu tak akan sustain. Sebab apa? Dia dah ambil apa tu keuntungan syarikat Maksudnya walaupun dia layak tak ada masalah. Sebab tu enterprise dia tak payah ada audit Tapi kalau senang berat memang kena ada audit lah. And once kamu buat macam tu, company tak akan sustain. Sebab apa? Bila berlaku apa-apa yang kamu kena beli apa semua tu, and then berlaku apa-apa kerosakan atau maintenance yang kena buat, kena bayar duit segera, kamu kena tunggu next payroll baru, next payment, maksudnya bulan depan ni payment, orang-orang bayar bulan depan ni keuntungan baru kamu boleh cover sebab tu susah sebab tu kalau yang bagus punya business enterprise ni, dia asingkan dia punya ni sistem, dia buat sistem gaji, maksudnya dia sebagai owner pun dia macam pekerja juga, dia ada gaji. And then dia hanya uruskan dana syarikat tu untuk syarikat dia lah supaya maksudnya simpanan syarikat tu banyak. Syarikat macam ni yang boleh pergi jauh boleh pergi Sdn Bhd, and then holding group and so on semua lah yang akan. And then cash flow is financial statement that show how cash is expected to flow in and out of business over future period of time. Cash flow will show if your cash receipts are sufficient to cover your cash outflow disbursement. Managing cash flow will assist the entrepreneur to understand cash flow, inflow, sales of goods or services, and outflow account payable. Understand cash flow gap, time lag between inflow and outflow. So cash flow ni dia penting lah sebab apa, bila kamu tahu apa yang masuk, apa yang keluar, kamu senang nak susun. Yang pertama, sesuai tak? Kalau masuk kamu terlalu banyak, kamu punya untung banyak lah maksudnya payment, orang beli barang tu laju, kamu tak ada masalah sangat untuk managing kamu punya flow out. Kalau flow in tu orang banyak. Tetapi once kamu punya flow in dengan flow out tu sama, dia sama maksudnya lebih kurang, dia tak jauh beza. So kamu kena ada pengurusannya macam mana kamu nak buat untung. Maksudnya kamu delay lah. Kamu akan buat delay ataupun dia kat sini dia panggil cash flow gap lah. Kamu kena tengok yang mana patut didahulukan. Sebagai contoh gaji pekerja. Gaji pekerja kamu dahulukan dulu. And then apa yang kamu boleh tolak tepi dulu. Maksudnya kamu tengok contoh untuk beli barang macam services MacBook, untuk beli barang-barang pejabat, kamu rasa macam tak perlu lagi, boleh delay lagi, and then kamu delay lah benda tu, faham tak? Sebab apa? Penting untuk kamu, mungkin kamu boleh tolak untuk next profit yang akan datang baru beli barang-barang pejabat. Sebab apa? Kita tengok kat sini yang bulan ni dah kacau, bulan ni maybe dah lebih dekat sebab banyak ramai pekerja OT ke apa kan, so on semua. Maksudnya kat situ masuk dia punya, saya boleh cakap apa, dia punya flow gap tu, cash flow gap tu. Maksudnya kita yang gap tu kita yang buat. So kamu kena tahu lah pengurusan wang pengurusan kewangan amount of cash you have and what is needed to cover the gap. Amount of cash necessary to operate a business and when the cash is needed. Amount of account payable and account receivable. How income and expenses affect the amount of cash needed to expand your business, and how much inventory you should have on hand, how credit term and policy can affect your cash flow. Ni dia punya ni lah, cash flow gap punya analisis maksudnya macam mana kamu nak kawal kamu punya gap tu. Lepas tu macam mana, sebab tu saya cakap bagi company yang terlalu banyak pembayaran dia, dia tak ada masalah kalau income dia banyak maksudnya incoming dia banyak, output dia sikit, input dia banyak, output dia sikit, tak apalah. Tetapi once company tu dia punya input dia sikit, output banyak, tu bahayalah. Tu bahaya. Sebab pentingnya financial planning macam mana ni nak uruskan hutang bawah tu how credit term and policy can affect your cash flow. Then tu maksudnya credit term, maksudnya hutang And then how much inventory. Inventory ni maksudnya macam tadi saya cakap barang yang patut beli untuk storage sebab tu instead of kamu beli secara berdebut 1 hari 2 hari, and then kamu tak boleh effect lah cash flow kamu sebab kamu beli banyak. Kamu ambil kuantiti yang sikit tapi setiap hari kamu beli. Macam tu okey sikit maksudnya kamu ada masa untuk berfikir, maksudnya kamu cash flow yang patut kamu gunakan 2-3 hari lepas, kamu ada lagi untuk hari ni. Maybe kamu guna half je untuk hari tu, and then esok lagi half lagi untuk kamu gunakan next punya planning lah. Ni example cash flow lah. Dia ada kamu tengok cash flow dia ada beberapa setiap bulan berapa, 3,000, 4,000 so on semua
And then dia ada loan contribution, yang pertama tu kamu selesaikan pada bulan yang pertama, kamu letak hutang tu pada bulan pertama. So dia adalah negativity dia, maksudnya dia akan jadi negatif lah. Dia akan tolak dulu and then bawah tu adalah tu bilangan dia semua, keuntungan berapa apa semua lah. Profit and loss statement, income statement show whether your business, ni kalau kamu buat apa tu business plan nanti, yang kamu punya good assessment next dia ada lah, cash flow ni kena buat macam ni lebih kurang kamu kena tengok ni lah sebagai contoh. Show whether your business is profit and loss statement ni income statement lah show whether your business is profitable or loss So once your company tu tak ada, dia macam ni kamu jangan tengok pada tahun pertama tu, tak semestinya syarikat tu tak dia rugi pada tahun pertama dan kamu tengok loss dia punya loss ada negatif. Dia tak semestinya betul dia loss, tetapi company tu dia maybe ROI dia belum ada lagi. Faham tak? Maksudnya pada tahun pertama ni jarang orang akan dapat return of investment maksudnya ROI dia tu tak akan berlaku. Biasanya paling cepat biasanya tahun ketiga kalau company tu buat besar sebab apa dia nak cover machineries, pejabat, renovation dan so on semua tu banyak modal. Dia maksudnya modal untuk macam saya cakap tadi one time, dia sekali je. Tapi benefit untuk jangka masa yang lama lah macam tu. Tetapi dia akan dikira pada tahun pertama. Sebab apa? Dia akan settlekan hutang pada tahun pertama. Sebab that's why saya cakap dalam bisnes ni dia pertama settlekan hutang. Once kamu dah settle hutang, kamu akan merasa untung. Kamu akan makan akan datang. That's why pentingnya uruskan kamu punya financial A snapshot of business activity over a period of time, commonly monthly, quarterly or yearly. Ni saya maksudnya report tadi saya cakap macam mana orang tengok bisnes kamu dalam bulanan macam mana kamu handle, dalam report quarterly macam mana, kamu report yearly macam mana. Ni profit and loss statement ni lebih kurang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Maksudnya dekat sini kita tengok total expense tu dia makin tinggi tetapi income tu makin bertambah kalau kamu perasan. It's okay lah, worth it lah. Maksudnya ada bila kamu tambah dia punya modal tu, income kamu makin tambah. Maksudnya tu bisnes tu berjaya lah. Tapi kalau kamu once kamu kena tambah je setiap tahun tapi profit sama, kamu kena check balik. Sebab dia tak boleh macam tu Profit sama tapi modal tambah, tu bukannya maksudnya kamu ada something loss tu something, maybe kamu naikkan gaji kamu sendiri ke apa tapi company tak untung ke apa itu salah Pentingnya untuk uruskan syarikat dulu berbanding kamu punya personal. Balance sheet show business financial position at a particular time, contain amount of asset what you own, liability and what you owe to people and equity capital position. Ni balance sheet ni kejap saya tunjuk. Ni contoh dia ada sebelah tu asset, sebelah lagi liability. Liabilities ni bukan kita punya, liabilities ni utang Asset ni yang kita dah jadi milik kita. Sebagai and then dia ada perkiraan dia macam mana, contohnya berapa cash yang company ada, and then short term investment berapa, account receiver berapa, inventories, barang-barang yang dah beli apa semua and then prepaid insurance apa semua adalah tu termasuk dekat kamu punya asset. Barang-barang yang kamu dah beli lepas tu contohnya kursi, meja and so on apa semua tu dikira asset lah, bangunan and so on apa semua tu termasuk dalam kamu punya asset. Tetapi kalau liabilities so dia ada asset tu dia pun dia bahagi dia ada current asset, fixed asset maksudnya asset yang dah memang tak berubah, asset yang memang kamu pakai, and then current asset ni benda yang dia tak lama, maksudnya yang kamu ada sekarang dia akan berubah next day mungkin berubah tapi dia dikira current asset apa yang kamu ada sekarang. And then liabilities pun dia ada current liabilities dengan long term liabilities. Sebab apa pentingnya liabilities ni kamu kira? Sebab apa kamu boleh tahu berapa hutang kamu tiap-tiap bulan Current liabilities ni biasanya payment tiap-tiap bulan contohnya account payable, salary payable, account interest, tax payable, current portion of note and so on apa semua lah and then long term payable ni dia lebih kepada benda yang kamu kena bayar mengikut kontrak yang lama contohnya mortgage liability mortgage ni apa lupa lah. Macam ni bukan rumah, sewa tapak tu mortgage tu apa saya tak ingat macam tu lah maksudnya long term liability, hutang jangka masa lama kamu.
Ni break even point ni break even point ni kalau kamu selalu dengar kalau kita sebut sebenarnya kalau bahasa Melayunya seri lah seri. Seri break even point. Break even ni orang panggil BEP lah. BEP is the point where say revenue equal to total cost. Maksudnya kamu tak untung, kamu tak rugi. Maksudnya tak untung tak rugi ni macam-macam Kamu dah maksudnya kamu dah tolak dah untuk gaji, kamu dah tolak untuk cost sewa, building dan semua apa semua, kamu dapat income and then kamu dapat buat semua tu, tetapi company tak ada untung. Tapi it's okay lah, sebab tu pentingnya kamu buat kamu sistem gaji at least kamu untung kamu dekat gaji kamu. Sebab apa? Kamu dah masuk dalam pengiraan cost BEP ni dia ada lah, unit dia fixed cost bagi dengan unit contribution margin. Unit contribution margin ni dia ada dua lah, unit sales price tolak unit variable cost. Dia ni lah, FC over USP minus UBC ni contoh kedai motosikal FC ni adalah fixed cost apa yang kamu bayar setiap bulan. Dan atas tu adalah shop rent, worker salary, kamu tambah semua fixed cost yang kamu memang keluar setiap bulan, bahagi dengan harga jualan satu motor tu berapa. Faham tak? Harga kamu jual motor tu berapa, and then harga modal untuk satu motor tu berapa. So dia buat kat sini harga modal, harga jual motor tu 4,000. Modal tu untuk buat motor tu 3,000 lebih kurang So dia bahagikan daripada nilai tu. Kalau dia nak dapatkan break even point untuk cover semua all the cost yang atas yang dinyatakan tu, atas tu worker salary, shop rent and so on apa semualah. Kalau ada medical help punya company dia buat medical insurance daripada company ke apa dia apa semua tu adalah termasuk atas tu. Paling kurang kat sini dia kira kena ada 10 unit motosikal. 10 unit motosikal. 10 unit kena jual supaya kamu dapat, kamu tak untung, kamu tak rugi. Kalau kamu nak untung, kamu kena lebih pada 10 lah. Kenapa pentingnya BEP ni? BEP ni adalah penting untuk memastikan pertama sekali kalau dalam bisnes ni, dia pertama sekali dia bukannya kita cakap kena untung tak. Paling penting BEP ni adalah untuk mengelakkan kita rugi. Yang tu pertama sekali. Sebab tu pentingnya break even point ni. Sebab apa? Sebab setengah company kalau company yang besar statement dia memang dia tak ada untung tahun tu tak ada untung company. Sebab apa? Tapi kamu jangan ingat bila tak ada untung company, pekerja dia tak dibayar itu salah bila company tak ada untung, tak semestinya syarikat tak bayar pekerja Dia bila tak ada untung, maksudnya company cukup-cukup dia dapat sale pada kadar yang dah ditargetkan sahaja, faham tak? Bila dapat pada target yang dia dapat capai apa yang target sahaja, tapi dia dah enough untuk bayar syarikat, untuk bayar monthly punya payment, gaji, sewa kedai kalau ada, and then tax and so on apa semua tu dah okey, cukup, faham tak? Sebab tu penting dalam bisnes ni bukannya nak untung selalu dia penting pertama sekali kamu perlu achieve, kalau kamu kira kamu punya target tu adalah mengelakkan daripada rugi. Ini yang pakai BEP ni. Break even point is the point where sales revenue equal to total cost, no loss and no profit. Ni lagi satu lah cara kira dia, fixed cost bahagi dengan contribution margin ratio. Tadi FC sama dengan UCM, tadi UCM tadi USP minus UBC betul. Yang ni UCM apa saya lupa dah UCM. Bahagi dengan USP. Secara contoh dia maksudnya FC ni fixed cost lah apa semua. Kalau nak kira kalau kamu nak dapatkan dalam bentuk wang, maksudnya bukan dalam in dollar. Maksud in dollar tu maksudnya kamu nak dapatkan dalam perkiraan dalam bentuk wang. Macam tadi kita kira dari segi produk. Maksudnya produk tu kena 10 biji motor kena terjual baru kita boleh cover semualah cost tu. Tetapi kat sini macam mana kita nak convert daripada instead of produk, kita nak tahu berapa nilai wang yang kita kena cari setiap bulan tu. So masukkan shop rent, tambah worker salary semua, and then untung yang kamu target sebiji motor tu kamu target untung dia berapa, bahagi dengan harga jual kamu. Yang bahagi dengan harga jual. So kamu dapatlah 10,000 bagi cost 0.25 dan 1,000 over 0.25 and then you get 40k sales. Maksudnya kalau kamu nak survive, company tu tak nak rugi, maksudnya break even point lah, dia tak rugi, tak untung, dia kena capai setiap bulan tu paling kurang RM40,000 dia kena dapatkan. Ini contoh
And then source of financial funding dia ada banyak Pertama personal fund, friend and family ni selalulah selalu kita minta kat kawan-kawan, keluarga semua soal. Lagi mak ayah seorang yang memang mampu untuk bayar. And then bootstrapping ni example dia tu buying of instead of new equipment, buying use instead of new equipment ni contohnya dia cara nak jimat dia beli yang dah guna ni kebanyakan contohnya kalau kamu nak tahu once ada satu kilang yang tutup, the old factory is closed, so there's a new factory or the current factory yang tengok apa barang kat situ dia boleh pakai, sebagai contoh kompresor ataupun boiler apa semua yang berkaitan kat kilang tu, dia akan beli yang tu instead of dia beli yang boiler baru, sebabnya harga lagi tinggi sebab apa kat sini bila kamu beli second dia murah sikit lah murah banyak kalau barang industri ni dia murah sangat sebab apa barang industri ni dia kena jaga maintenance je. Sebab apa dia orang punya kompresor tu mesin dia punya enjin apa semua memang akan tahan lama. Dia orang memang target sampai 20 tahun macam tu 20 tahun ke 25 tahun macam tu. That's why penting And then coordinated purchase with other business. Ni coordinated purchase ni maksudnya dia tertukar dia coordinate. And then leasing equipment instead of buying lah maksudnya daripada beli maksudnya dia pinjam maksudnya macam tu lah ataupun sewa macam tu lah. And then obtaining payment in advance from customer ni maksudnya kalau kamu ambil deposit so kamu ambil deposit dulu daripada customer, sebab apa kamu nak tanggung kos yang ni. Yang ni biasanya berlaku kalau kamu nak tahu rumah. Kalau kamu nak beli rumah, mak ayah kamu dia nak beli rumah, biasanya dia akan bayar depo dulu depo ni yang developer ni akan pakai untuk cover dia orang punya modal beli simen, beli bata, kos pekerja, dia nak cover dah. And once dia dapat full payment, rumah kamu dah siap kamu dapat full payment, masa tu dia kau untung sebenarnya. Minimizing personal expense ni macam biasalah, kamu kurangkan personal expense avoid unnecessary expenses. Ni benda tak perlu Sebagai contoh, kalau company kamu tu cukup makan je, tak perlulah buat hari keluarga macam tu. Hari keluarga ni dia adalah unnecessary sebab apa dia hanya tambahan je maksudnya instead of kamu bagi hari keluarga, why nak bagi bonus ataupun kenaikan gaji dan so on semua lah, lebih kepada benefit untuk pekerja kamu lah instead of just macam hari keluarga yang biasa semua And then sharing office space or employee with other business ni jarang lah, tapi ada yang buat And then equity funding mean exchange partial ownership in firm usually in the form of stock for funding ni equity funding selalu berlaku kalau company kamu dah daftar dengan dah berdaftar dengan bursa kamu bila dah masuk bursa ni, orang akan beli stok kamu sebab apa dia akan baca kamu punya bank ni, kamu punya bank statement, cash flow and so on apa semua ni adalah dia ada dua fundamental dengan technical punya analisis FA and TA. So based on ni lah dia orang akan funding orang punya, dia akan beli stok kamu. So penting ni orang maksudnya dia ada dua lah, maksudnya ada yang trade, ada yang investor lah. Tetapi dengan duit dia orang yang kamu pakai untuk sembah dengan company once dia orang beli stok kamu, tu duit kamu dah untuk kamu pakai Tapi dia ada ditukar satu benda lah, maksudnya dia akan pakai kamu punya duit tu and then tetapi stok dia ada pada dia maksudnya dia ada nilai saham syarikat kamu. And then debt ni hutang getting loan from bank Okay, so ada lagi satu bab rehat 5 minit tu. Semua okey Ni tak banyak lah ni, saya nak explain pasal business plan sebenarnya. Saya sambung terus boleh Boleh ke? Boleh Okay, so ni topik 8 sebenarnya tapi kat sini dia topik 9, project management in entrepreneurship Yang ni tak tahulah saya punya coordinator dia tersilap tu. Tak apa. Biasalah manusia sering melakukan kesilapan Everyone make mistake. So but we as human don't so be a judging people Kira dia hari mana. Okay, so objektif kenapa kena ada project management entrepreneurship. So project management ni dia
Macam tadi operation management ni project management. Macam mana kalau kamu dapat satu projek tu, projek ni pengurusan lah, sama ada kamu ni sebagai pekerja yang menguruskan projek ataupun kamu sendiri sebagai owner syarikat yang kamu handle projek kamu sendiri. Ada contohnya kamu bekerja dengan satu syarikat, syarikat tu dia kerja dia ambil projek ataupun kontrak. And then kamu sebagai pekerja kamu kena handle lah. Ada segala any of form. Tapi tak kisah, as long as project kamu kena ada management pengurusan dia supaya kamu tak berlaku delay ataupun kalau dia habis cepat, good, bagus. Tapi once kamu habis lambat, bahaya. Kenapa? Nanti kita terang. Ni objektif to understand the concept of business project management. Ni business project management. To identify the skill required in project business management, to know how to manage manage business project. What is project management? Project management is management technique in planning and monitoring project. A project is successful if goal is achieved. Ni macam-macam lah projek. Contoh kamu satu syarikat tu dia nak membuat contohnya sebagai contoh Tok Glove ni dia ada banyak kilang. Tok Glove ni yang pertama dia ada kilang yang banyak region kat kawasan kat Johor satu, kat Propik, kat ini ada saya tak ingat. Kat Selangor ada satu, kat Selangor Negeri Sembilan, Perak ada Johor ada kat Keluang. And then bila setiap kilang ni dia ada dia punya bersaing antara kilang even kat Selangor tu dia banyak kilang F1 dia banyak F7, F37 banyak lah tapi kilang-kilang ni semua dia orang bersaing sebenarnya menghasilkan produk. And then dia orang ni dikira dia orang kena develop satu projek, maksudnya setiap hari contoh, bukan setiap hari once projek tu dia akan bagi bajet, kilang tu akan bagi bajet, dia kata okey bajet kita pada engineer tu untuk develop satu produk lain. So ni dia ada beritahu lah, okey projek dia kita bagi you guys bajet sekian dengan tempoh within this time. Contohnya let's say for 1 year and a half 1 year and a half. Untuk buat projek apa? Projek kamu target itu nak buat new glove. Maybe glove kamu tu yang tak ada lagi lah jenis lain. Maybe glove kamu tu yang maksudnya boleh guna reusable, boleh guna banyak kali. Tapi dia still selesa untuk dipakai. Sir, Ya. Sir sedang present slide yang bab seterusnya ke sekarang ni? Sebab sekarang yang present still dalam babnya sebelum ni. Oh ya ke? Sorry. Oh saya thank you. Macam back to go Dah dapat? Dah sir. Dah sorry. Saya tak perasan tadi. Okay, terima kasih Okay, so objektif saya terang balik to understand the concept of business project management and then to identify the skill required in business project management and to know how to manage business And then kenapa penting macam saya cakap tadi lah pentingnya supaya kamu tak berlaku delay in time lah ni kenapa project management penting. What is project management? Project management is management technique in planning and monitoring project. Project is successful if goal is achieved So sebagai contoh saya bagi tadi Tok Glove kamu diberikan within the time about one year and a half about 18 months with the budget within the budget yang provide. So apa yang kamu nak buat, ada satu glove yang maybe kamu sebagai contoh glove tu maybe dia boleh reusable tetapi tak perlu basuh, maksudnya dia bersih setiap masa. Macam mana kamu nak buat so kamu adalah macam mana kamu nak planning apa first step maybe masuk R&D dulu and so on apa semua kaji and then ada masa untuk buat test quality dia pula and then berjaya tak berjaya, and then berjaya dia adalah goal dia adalah within the budget, within the time, kamu punya glove tu dapat dihasilkan. Itu adalah goal dia sebagai contoh. That's why pentingnya. Dan kamu adalah projek untuk jual, kamu ada dalam tim dia tu, dalam tu kamu ada macam mana tim yang untuk jual tim marketing and sales untuk dia jual pula, and then berapa target produk yang, berapa sales yang kamu boleh dapat daripada produk tersebut and so on, apa semua penting macam tu And then skill required for project management. Yang pertama technical skill. Technical skill ni boleh belajar Pertama project management software lah. Macam mana kamu nak uruskan software, soal apa semua. And then methodology and framework. Metodologi ni pengurusan lah daripada step by step Maksudnya kamu tak langkau contohnya kalau kamu dapat kontrak buat rumah Kontrak buat rumah
Kamu tak langkau terus maksudnya instead of orang pasang tiang dulu pasang tiang dulu buat pasang tapak, kamu terus bawa bumbung dulu. Tak boleh lah. Itu pentingnya ada metodologi and framework. Framework ni framework ni maksudnya masa lah, time frame tu. And then reporting or managing shareholder ni best standard lah. Kamu kena buat report and then kamu kena uruskan kamu punya shareholder lah. Macam mana dia orang nak tahu progress of the So technical skill ni standard lah. Dia resources planning and management lah, and then time management or scheduling pentingnya technical skill ni, sebagai contoh saya ambil time management tu lah. Sebab apa dia adalah penting untuk kamu punya duit jugalah duit. Kalau kamu kenapa management semua ni kena ada sebab duit lah Sebagai contoh kawan saya dia ada siapkan, dia ada ditugas, kawan saya ni bekerja dengan satu syarikat construction lah kawan saya. So dia ada within the time lah within the time dia kena selesaikan So bila kamu buat projek construction ni dia akan bagi contohnya kamu buat dengan government government punya kontrak. Let's say macam ni tender from government Kawan saya tu dia kena projek tu dia ada 1 tahun setengah macam tu, 1 tahun setengah saya tak ingat 1 tahun setengah ke 2 tahun macam tu lah Tetapi kawan saya ni dia kontrol sebab apa, bila kamu buat projek ni management ni, kamu kena tahu dah projek ni kalau ikut betul waktu dia tak ada apa-apa gangguan, maybe 1 tahun setengah akan makan masa. Tetapi kamu perlu lajakkan lagi 6 bulan sebab apa, be prepared for any sebab yang tak disangka sebagai contoh bencana alam ataupun apa-apalah affected maksudnya maybe COVID ke apa semua kamu kena rangka dah within 6 months ni boleh siap tak maksudnya 1 tahun kalau tak ada apa-apa gangguan 1 tahun setengah akan siap, tetapi kamu tambahkan 6 bulan supaya confirm akan siap dalam masa 2 tahun ni. So kawan saya nak jadikan cerita pentingnya kawan saya ni dia berjaya siapkan dalam masa 1 tahun setengah tu 1 tahun setengah. So kan perjanjian dengan government adalah 2 tahun, betul tak? Tetapi bagusnya bila kamu ada project management ni kalau kamu siap awal, duit yang untuk 6 bulan tu tetap akan dibayar oleh kerajaan. Sebab apa? Sebab kamu dah dalam kontrak, kamu dah seal untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun punya masa. So dia akan bayar lah, buy payment So duit kamu pun akan dapat cepat and then untung for sure untung That's why pentingnya ada project management tetapi once kamu terlewat yang dijangka 2 tahun, let's say banyak bencana alam semua terlebih kamu lebih 2 tahun 2 bulan contohnya. And then bila 2 bulan tu, 2 bulan yang lebih tu, yang add more tu, yang kamu tambah tu, 2 bulan tu adalah ditanggung sendiri oleh syarikat kamu. Tidak akan dibayar oleh your customer lah. Ataupun kamunya. That's why pentingnya untuk project management ni, time management and scheduling Macam mana kamu nak make sure masa tu dia ikut apa jadual yang kamu tetapkan. And then management and soft skill lah. Ni paling penting leadership. Leadership ni untuk ketua siapa yang jadi untuk uruskan projek ataupun dia owner ke atau dia manager dengan syarikat dia yang involve dengan dia, penting leadership kena ada. Leadership ni bukanlah tahu beri arahan dia beri arahan satu and then dia tahu untuk monitor kerja-kerja dia punya bawahan ni. Sebab apa, kalau dia just tahu beri arahan, dia tak tahu monitor apa semua ni, dia senang kena tipu orang kata leader yang senang ditipu tanya ni kata siap cek tak siap pun sebenarnya dia hanya, tapi sebab kita tak tahu pun kerja tu siap ke tak bagi contoh bahagian software, orang tu kena reka dia punya blueprint, punya rekaan dah siap dah, dia kata okay kita almost 90% dah siap dah, padahal kau 5% baru start sebenarnya. Tapi yalah kita tak tahu sebab pentingnya leadership ni kena tahu jangan just sekadar kau leadership jangan hanya sekadar boleh mengarah saja. And then business communication ni standard maksudnya kamu ada
boleh berbincang maksudnya kamu boleh skill negotiation tu ada. Collaboration and relation, ni standard lah kamu collab, maksudnya apa yang kamu rasa tak boleh buat, company kamu tak boleh buat, daripada instead of kamu tambah kerja apa semua, baik kamu collab dengan satu company lain, jadikan dia sub company, subcontractor, and then dia buat kerja untuk kamu lah, kamu bayar dia, and then dia buat tu collaboration lah. And then decision making accountability, problem solving, or critical thinking lah. And then ni personal skill lah. Personal skill ni commitment or motivation Ni lebih kepada kalau kamu pemilihan untuk dalam siapa nak berada dalam team kamu tu. And then siapa nak berada dalam team kamu, and then kamu sendiri tu macam mana. Kalau kamu cari pekerja yang kamu punya team tu, dia tak ada orang cakap apa commitment ataupun motivation, dia susah sikit Bukan susah sikit, susah banyak sebenarnya. Sebab kalau kamu, sebab tu pentingnya untuk meletakkan sesuatu jawatan tu pada orang yang betul sebab tu kalau kita tengok kalau bukan saya nak komen badan kerajaan ke apa badan kerajaan ni biasanya dia orang pakai apa, orang pakai kabel letak je, sebab dia ni kedai orang ni pun letak dia jadi pegawai takbir seorang apa semua apa, takbir PTD ke apa diplomatik apa semua tapi tak ada apa yang dia buat. Sebab apa? Dia orang hanya fikirkan aku dapat jawatan ni senang pertama, and then dia tak ada orang cakap desire lah untuk buat kerja tu. Commitment lah jauh sekali lah dengan motivation. So dia orang hanya fikir hujung bulan dapat gaji, apa improvement dia buat tak payah. Sebab tu, contoh improvement tu boleh je buat dalam masa, contoh hasil tu memang betul boleh dapat dalam masa 10 tahun, tetapi boleh je kamu push untuk masa 6 bulan, kamu push gila-gila, betul takkan dapat, tetapi kamu akan berpuas hati sebab kamu dah cepatkan beberapa proses macam tu. Sebab tu penting untuk pilih orang yang betul-betul pada ni. Sebab tu swasta ada macam tu private punya company lah swasta punya company, dia orang akan pilih pekerja yang betul-betul layak kalau kamu nak tahu Sebab tu macam contoh saya dekat swasta saya tak kisah kalau orang atasan saya adalah lebih muda daripada saya. Sebab apa? Saya tahu swasta, private company ni dia tak akan bagi sesuatu jawatan tu pada orang yang lebih muda kalau orang tu tak mampu tetapi kalau kerajaan ni saya risau sikit. Sebab apa? We are not sure whether he layak ke tak, kita tak tahu. Penting personal skill sebab tu pentingnya personal skill. And then siapa kamu pilih pekerja tu kamu dia boleh commit ke tak apa semua tu semua penting And then goal oriented ni penting maksudnya orang yang memang nak capai betul goal nak capai dia punya target apa semua. And then yakin ni ada dua yakin betul ataupun overconfident ni pun tak bagus sangat And then open-minded or training, sensibility or proactive and so on, inclusive or sociability lebih daripada bercampur orang lain instead of kamu seorang-seorang apa semua And then step managing proses project pertama kamu kena set lah goal setting apa semua, kamu nak target apa goal kamu tu. And then appoint project manager ataupun ketua lah, leader untuk that project And then define term or reference apa yang kamu rujuk And then kamu bina breakdown structure document lah. Kamu bahagikan tugas-tugas tu pada orang yang penting lah. Maksudnya dalam team kamu tu siapa ketua, siapa bahagian-bahagian ni, siapa R&D, siapa bahagian check, siapa bahagian sales and marketing, siapa bahagian finance dan so on apa semua lah penting macam kamu nak buat syarikat And then quality ni bawah tu lah, macam saya cakap tadi dah, dia akan check lah quality planning macam mana kamu betul tak betul, scheduling kamu tu ikut within the time ataupun macam mana maksudnya memang akan berlaku, kamu dah rangka tapi kadang-kadang dia tak follow tetapi macam mana kamu adjust dan targeting kamu tu supaya tak lari sangat macam tu lah. And then cost planning, time planning, report kamu paling pentingnya report ni kita nak tahu lah sebagai contoh kita sebagai ketua kita takkan nak tanya seorang-seorang betul tak, so kita rujuk apa by report lah by report. That's why pentingnya report and then kita deliver output and then evaluation lah. Walaupun kita dah siap barang tu rumah contoh dah siap, pentingnya untuk kita evaluate sama ada rumah tu dah boleh duduk ke tak maksudnya dah didiami ke tak dan dapat kelulusan FC atau tidak FC pula, CF sorry. Okay, habis untuk chapter ni. So kamu tinggal 2 chapter lagi kamu tinggal chapter 9 dan chapter 10 business networking dan issue entrepreneurship tak banyak lah tu. So 68
8 orang. 8 orang, berapa orang tak datang? Oh, 16 orang baik tak datang. Okey, kita rehat 5 minit sekejap. Saya nak tanda kamu punya yang dah datang. Saya nak screenshot tu semualah. Sekejap. So, rehat sekejap. Lepas tu lepas ni kita akan masuk penerangan soalan tentang business planning. Ini Wardina. Okey, so kita akan bercakap pasal ni kejap. Sekejap, saya buka sekejap slide.
Okay, so business plan business plan ni okay, semua dengar penting so business plan ni kamu ada. So business plan ni dia merangkumi kamu punya 25% marks So dia antara yang highest sebab apa, dia akan merangkumi kamu punya presentation pun berkenaan dengan business plan juga. And then kamu ada lebih kurang 35% So business plan sahaja, campur dengan presentation tu lah. And then kamu kena dia business plan ni kamu tengok pada rubrik tu, dia lebih kepada memang kamu kena buat satu syarikat. Kamu bayangkan kamu ada buat satu syarikat and then kamu building satu produk lah untuk syarikat kamu tu. Saya boleh cakapkan senang buat produk berbanding dengan services lah. And then kamu dalam kamu punya tu standard kamu sebelum ni dah buat 2 report should be kamu dah okay untuk buat report yang ketiga ni. Dia bukan kepada report sebenarnya, dia lebih kepada business plan, tapi dia dalam term dia dalam segi penulisan dia macam report juga Tapi orang panggil dia business plan. Sebab apa, kamu akan ada bahagian-bahagian dia lah. Yang pertama, you ada introduction punya. Oh, saya reject je tak. And then you ada executive summary of business plan lah, purpose of business plan, background of company, background of owner and background of project are clearly stated lah. Ni semua dalam introduction. And then dia ada organization plan, macam mana kamu structure dalam kamu punya team tu. Okay, sekarang ni untuk kumpulan, kamu akan stay pada kumpulan yang sama lah, kumpulan yang untuk business practical, kamu akan bawa pada business plan ni. Okay? So macam mana kamu nanti akan ada present lah. Present tu nanti saya akan beritahu macam mana apa semua lah. And then kamu ada hantar report apa semua So organization plan ni dia ada banyak lah, organization structure. Macam mana kamu susun siapa yang jadi CEO, siapa yang jadi chairman ataupun semua lah. And then siapa yang manager, siapa yang jadi pekerja-pekerja dia, semua tu kamu akan susun. Tak semestinya business plan ni tak semestinya kamu letak orang-orang tu yang dalam tim kamu tak kisah sebenarnya. Tapi nak mudahkan cara, kamu letak je orang-orang yang berada dalam tim kamu lah Kamu 8 orang So penting penting. So kamu susun tu and then kamu buatlah human resource planning ni. Kamu tengok dia ada, saya ada chapter yang saya ajar tu yang berkaitan dengan human resource planning. Kamu tengok apa yang kena ada di situ. And then duty and responsibility of PAE ni standard lah, kamu kena nyatakan lah apa semua ni semua kamu kena buat dalam penulisan lah. Sebab apa, dia ibarat saya ni sebagai funder and then kamu ni nak present satu syarikat yang jual produk ni akan berjaya, faham tak? Dan kamu kena jumpa saya and then kamu kena clearly stated lah apa yang saya nak ni, macam ni contohnya. And then marketing plan apa produk detail kamu, target market kamu, market size, competitor analysis, marketing strategi, marketing budget, consolidate, describe. Saya boleh cakap dia tak simple. Kalau kamu nak buat, it's better kamu buat banyak penerangan yang panjang dan padat lah kalau boleh. Tapi tak perlu panjang. Kalau kamu nak buat short pun jangan terlalu short lah. Sebab saya tak rasa benda ni sikit Sebab dia memang banyak. Tapi kamu ni tak susah sangat Sebabnya dia macam kecil je lah saya tengok. Macam saya punya lagi banyak Saya pernah buat tu sebab kamu tengok balance sheet kamu pun tak terlalu panjang lah saya rasa. Sebab apa, kamu tak ada kira depreciation semua tak ada sebab apa, bila saya masuk saya pernah buat yang balance sheet saja saya berbelah-belah space balance sheet saja. And then dia adalah income tu nak kena kira accounting punya cara Last kali tu kamu kena dapatkan nombor yang sama kiri dan kanan. Siapa yang ambil accounting dia tahu benda tu. Saya kena buat yang tu. So dalam kamu ni tak ada saya dah tengok tak ada kurang And then operation management plan macam mana kamu uruskan layout kamu punya factory, capacity planning. Ni semua kamu clearly stated lah. Kalau perlukan gambar lapisan, kamu kena letak gambar. Macam tu And then financial plan. Financial plan ni dia adalah project implementation cost. Ini kamu kena banyak kira-kira lah. Instead of kamu penerangan maybe ada, tetapi lebih pada kamu terangkan in term of calculation lah. Sebagai contoh, yang saya dah tunjuk tadi, sebab tu saya tunjukkan kamu topik financial plan tu kat situ kamu boleh tengok apa yang kena ada, Kamu cari pro forma cash flow, macam mana nak kira cash flow and so on. Pro forma profit and loss statement, macam tadilah dia tadi dia tunjuk simple tetapi sebenarnya dia lagi panjang lah. Kalau kamu dah buat syarikat,
for sure lah kamu kena ada sewa kedai, gaji pekerja. So semua kamu kena masukkan apa semua. Gaji pekerja kamu kena detail kan. Dia ada sekarang kan ada potongan KBSP apa semua. Kamu kena detailkan lah, detailing about that. Lagi detail kamu punya projek tu lagi bagus lah. Maksudnya chance untuk kamu makan tinggi tu lagi tinggi lah. Sebab apa business plan ni saya pandang berat lah juga saya pandang berat juga. Bukan pandang berat juga, saya memang pandang berat sekali. Sebab saya jujur cakap saya tak tahulah tetapi untuk individual assessment saya boleh cakap ramai yang tak tinggi makan sebab apa saya tengok poor penulisan yang report yang agak lemah saya tengok dengan tulisan tak justified, perenggan berterabur, and then dia punya apa orang panggil alignment tulisan tu maksudnya ada yang ke dalam sikit, ada yang keluar, lepas tu tulisan tak sama, kejap yang ni saiz tulisan ni, yang ni bawah ni tulisan jenis ni. And then kalau tajuk yang atas ni saiz 14, bawah ni saiz 12 pula. Lepas tu tulisan bawah 12 pula, atas 10.5 pula. So saya tengok sangat teruk. Yang tak jaga ni memang tak tinggi dah memang saya jujur cakap, saya walaupun dia termasuk dalam markah teknikal walaupun dia ada isi untuk konten memang ada tetapi setiap konten tu dia bergantung kepada teknikal punya penulisan, bergantung kepada isi yang dia beritahu sebab tu saya cakap first thing kamu kena impress adalah pemandangan. Faham tak apa yang saya pandang? So bila saya tengok kamu punya tersusun untuk tanda kamu punya mana-mana lecturer bila report kamu tersusun rapi apa semua konten kamu tu walaupun sebenarnya ada tak cukup tetapi dia senang nak bagi markah sebab apa dia tahu kamunya ni okey lah cuma bergantung pada isi kamu sebab saya tengok ada yang setengah tu tersusun tapi isi entah apa-apa saya tengok berterabur, isi entah apa-apa memang saya tak terima juga tapi at least dia punya first impression tu dah okey. Sebab tu pentingnya kamu punya report tu ni elok saya boleh cakap ramai sebab tu saya cakap banyak kat sini yang dapat 12 12, 13 nya tu 12, 13, 14 ramai je. Saya boleh cakap kat sini yang saya dah tanda separuh ni lebih kurang 3/4 3/1G 3 yang dapat markah atas pada 16 tak ramai 15 ke atas tak ramai. Sebab apa? Yang pertama penulisan yang tak berapa bagus and then kamu punya isi tak apa-apa and then tak menepati syarat yang nak diberikan apa ni? Betul belum lagi kan keluarkan makan judul assignment. Belum. Saya tak keluarkan lagi. Nanti saya akan release Sebab sekarang ni saya tengah tanda lagi apa semua. Sebab saya tanda assignment dulu guru business practical dulu saya ingat. Sebab apa yang tu senang sikit sebab makan dah banyak. Tapi once kamu dah release nanti saya akan beritahu tapi saya akan release juga sebelum kamu punya minggu ke-9. Sebab apa kamu akan decide sama ada nak drop ke apa Tapi saya tak adalah nasihat kamu untuk drop ke apa bagi saya teruskan je lah sebab kamu diploma. Saya rasa kamu tak ada choice of dropping maksudnya sebab kamu punya susunan SEM tu dah disusun rapi maksudnya tak boleh nak drop tak saya lah sama saya sebab saya pun CMP alumni UMP so yang ni yang operation management so kamu kena betul-betul clearly stated lah apa dia nak and then saya dah beritahu dalam kelas kamu kena submit untuk dia punya due dia adalah 8 Jun. Ni minggu ke-14 tak salah saya. 8 Jun hari Selasa. 8 Jun tapi saya nak kamu hantar part 1 dulu introduction organisation plan dengan marketing plan pada 7 Mei sebelum raya. So saya harap kamu boleh tahu So bila kamu dah hantar 3 benda tu pertama tu saya akan rujuk saya terus bagi markah so for sure kamu ready untuk yang saya akan so nanti last ni nanti kamu baru hantar yang sepenuhnya. Yang sepenuh tu nanti baru saya akan tengok balik sama ada markah tu boleh tambah ke tak. Maksudnya yang 3 kan saya dah check yang mula-mula tetapi maybe kamu ada improve something and so on apa semua. So you make better lagi tinggi maksudnya lagi bagus supaya kamu boleh prepare So saya markah tak akan disclose untuk pada 3 benda yang pertama tu kamu hantar tu cuma saya nak kamu buat dulu supaya kamu ada gerak
Sebab apa? Business plan ni panjang so sebab that's why masa yang dibagi lama lebih kurang dalam 7 minggu ke 8 minggu masa untuk buat so make sure kamu prepare betul-betul 8 minggu 8 minggu saya sebab dah start bulan so make sure kamu hantar pada within the time sebab apa saya akan reject kalau kamu hantar pada lewat pada masa yang ada ataupun potongan markah and then apa lagi saya nak komen saya lupa tu je tak ada apa dah kot. Ada apa lagi soalan pasal business plan ni? Hello. Hello sir, nak tanya yang kena hantar bulan Mei tu 3 perkara yang ni ke introduction, organization plan dengan marketing plan je? Yes, kamu wajib hantar yang 3 benda tu dulu. And then tetapi nanti last kali nanti kamu bukan kena hantar 2 benda tu je. Last kali kan nanti pada tarikh 8 Jun tu kamu kena hantar full report full report. Okay sir, thank you. Okay. Tetapi kena hantar yang tu sebelum raya kena hantar 3 benda tu. Yang 4 pertama ni atas 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3 ni tak besar sangat secara jujur saya cakap ni lebih kepada kalau kamu buat bagi tentu tim kamu ada 8 orang let's say kamu bagi-bagi pun saya rasa tak banyak. Sebab apa saya yang 3 benda atas ni cepat saya boleh buat dalam masa seminggu je. Kalau saya seorang. Masa tu saya student bukan saya cerita sekarang. Sekarang saya ada kemahiran. Masa tu saya student, saya ada buat 3 benda atas tu memang easy sebab atas tu dia tak susah sangat. Lagi satu mungkin saya dah ada pengalaman dan yang kedua apa yang dia nak tu kita boleh buat. Sebab apa kamu dah buat report banyak kali so saya rasa tak susah pun atas tu, background for company, background for owner, establishment semua tu kamu dah pernah buat. So saya harap tak ada masalah And then ada lagi tak apa-apa soalan berkaitan dengan business plan? Hello, tak ada Tak ada dah kot. Tak ada So tu saja So saya harap pertama kamu improve sebab apa sepatutnya subjek ni kamu A sebagai contoh kat sini saya tengok ada yang rendah markah dia dapat 8 macam tu So sayang sebab apa kamu dah hilang 12 markah untuk baru first assessment yang saya tanda. So kita tak tahu lagi maybe group assignment kamu perform ke apa, it's okay lah saya harap. Tapi group assignment lah paling kamu perform untuk menentukan kamu A tak A, dia tengok pada individual assessment lah. Untuk kalau individual assessment kamu perform and then kamu punya group biasanya tak ada masalah biasanya markah tu tinggi sebab dalam grouping so kesalahan tu agak kurang sikit lah sebab apa malas tu dia tak semua maybe ada group kamu yang rajin dia buat bagus that's why saya cakap group assignment dia biasanya markah tu tak rendah lah. Kalau rendah tu memang affected gila sebab apa dia effect pada orang lain itulah. So saya rasa tak ada apa dah kot. And then saya nak beritahu untuk 2 chapter yang terakhir nanti maybe kamu tak ada kelas dah bersama saya dah memenuhi kriteria JMP sebab apa saya ada komitmen pada saya punya kerja hakiki so saya maybe terpaksa meninggalkan kamu kita akan berjumpa mungkin pada presentation dengan test sajalah. Presentation dengan test tu pun saya tak sure sama ada saya yang uruskan test kamu ataupun nanti saya akan minta tolong pada kawan saya untuk uruskan test kamu. Tetapi soalan test tu saya yang buat So siapa yang dengar masa presentation tu, kalau kamu tengok pada subjek tu, pada tajuk tu saya cerita lama, kamu fokuskan pada tu banyaklah. So apa saya sure yang saya cerita panjang lama tu, itu dia yang akan masuk lah. Kalau kamu rasa semua panjang, semua masuk lah kot. Tapi ada yang kalau kamu tengok ada satu topik tu saya cerita dia lama 1 jam lebih. Kalau kamu perasan lah. So soalan maybe banyak kat bahagian tu lah. And then saya tak akan jumpa kamu dah mungkin saya tak buat kelas dah online. Tetapi kamu still kena kehadiran lah. Kehadiran tu nanti maybe kamu kena masuk dalam link ni juga. Nanti ada orang akan uruskan. Dia akan screenshot lah sampai dah masuk. Dalam masa 15 minit you guys boleh live lah.
saya sekadar ambil satu formality lah. So maybe kelas kamu pukul 8 saya akan tunggu daripada 8 sampai 8 suku, dan siapa yang datang kelas saya akan tanda lah. Dan siapa yang tak datang, saya akan masuk dalam tu, kamu tak datang lah, absent lah. So pertama saya tak tahu saya agak terlewat lah nak ucap kepada kamu selamat berpuasa lah soalan apa semua. Dan saya mengucapkan, saya minta maaf kalau ada salah silap dari pihak saya. Dan saya doakan kamu semua berjaya lah soalan apa semua. Sorry Hidayah Muhammad, weekly assignment dekat Kalam tu pun termasuk our ever grading. Tak. Weekly assignment tu tak masuk. Sebab tu that's why saya suruh kamu tak payah buat So apa saya rasa dia tak perlu dikira pun weekly assignment tak ada. Kamu hanya dikira pada 5 benda individual assessment, business practical, business plan, presentation business plan dengan test. Itu saja 5 benda. So kamu dah siap 2 benda, business practical dengan individual assessment So tu dah contribute about 40%. So maka kamu sekarang ni 40% lah yang saya akan release sebelum minggu ke-9 InsyaAllah saya akan cuba buat terbaik lah. Saya rasa tak ada apa lah. Itu saja, saya minta maaf. And then tak perlu rugi lah. Betul, saya dah cakap kat itu kat dalam kelas. Saya rasa saya beritahu minggu ketiga tak payah buat. Tapi tak apalah, itu saja. Tak ada apa lah, saya minta maaf. So kita berjumpa lagi akan datang. Maybe untuk 2 topik terakhir tu saya akan bagi video je lah penerangan video kelas So kamu akan tengok kat situ je lah. Saya akan bagi link, kamu akan tengok. Itu saja. Tak ada apa dah. Kita berjumpa next time pula Kalau tak ada dah, nanti saya akan beritahu semula macam mana So itu saja daripada saya. Untuk pagi dengan kelas kita dengan Tazkiratul Fuqara dan Ustaz. Jumpa next time. Sir, nak tanya sir. Okay. Sir, hello. Ya, Jan. Sir, itu bisnes ni kita nak buat produk baru ke atau kita boleh guna produk yang kita buat untuk bisnes praktikal? Tak. Dia macam ni. Awak nak buat syarikat baru, and then produk tu maybe awak guna produk yang dah ada. Contoh Cokoja. Cokoja tu dah ada tetapi awak tak boleh buat jenama dia. Kalau awak pakai jenama dia pun still awak kena claim tu company awak. Faham tak? Buat brand baru ke? Tak, bukan. Maksudnya macam ni, awak nak approach pada saya, for sure lah brand tu memang dah ada, betul tak? Tetapi kamu nak, senang cerita kamu nak kena propose brand baru lah sebenarnya. Tapi boleh je kamu pakai brand yang ada, tapi kamu kena anggap dia tu syarikat kamu, faham tak? Sebab apa? Organizational plan nanti semua gambar kamu, apa semua, yang soal apa semua lah. Pengurusan tu bawah macam mana kamu susun sendiri, faham tak? Kamu nak datang kat saya, present kat saya, nak dapatkan bajet daripada saya ni funder kamu contohnya, ataupun bank lah. And then kamu datang bawa business plan ni, saya akan tengok syarikat kamu ni mampu tak mampu untuk uruskan dapat loan ni, faham tak? Layak tak layak? Sebab apa saya nak tengok company kamu ni untung tak untung, macam tu. That's why saya cakap secara jujurnya senang, memang kamu kena buat satu company lah. Ini kamu kena bagi nama company kamu apa, produk kamu apa, soal apa semua lah. Itu sebagai jalan, cerita mudahnya macam tu. And then leader sama boleh kekal tapi itu saja, tak ada apa dah bagi saya. Kita jumpa next time. Assalamualaikum. Ada soalan lagi? Tak ada kan? Saya nak tanya yang kena hantar bulan Mei tu berapa hari bulan ni? Sekejap. Kena hantar 7 Mei. Okey sir. Okay, 7 Mei. Nanti yang tu kamu hantar dekat saya punya email lah tapi email tu pun saya beritahu awal-awal saya dah cakap kalau hantar tu semua dalam bentuk PDF sebab apa, kalau kamu dalam bentuk Word, saya punya ni iMac tau, kamu punya maybe laptop lain tau, dia bila iMac ni saya tak tahu lah, pelik dia. Bila sampai kat saya dia punya alignment tu berterabur, faham tak? That's why saya cukup suruh hantar dalam bentuk PDF supaya dia tak bergerak And then clearly stated lah kamu daripada kumpulan berapa, kelas mana, soal apa semua. Itu sajalah. Ya, saya pakai MacBook. Okey, itu je daripada saya. Tak ada apa dah. Semoga
berjumpa lagi untuk next time lah. So minta maaf salah silap saya. Selamat Hari Raya, selamat puasa. Itu je. Thank you, sir. Welcome. Selamat puasa, sir. Selamat puasa. Salam sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.